Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nabiha binti Muhammad Safi'i, wakil daripada pelajar ijazah sarjana muda syariah semester 4 akan membentangkan tafsir ayat al-ahkam dalam topik Faridatus Siyam 'alal Muslimin. Bersama saya ada lagi 4 sahabat yang akan membentangkan beberapa tajuk dalam topik ini. Baik, bagi mukaddimah, saya akan bentangkan perbahasan kitab dan pengalaman kitab tafsir yang dirujuk. Kami merujuk 3 kitab iaitu Tafsir Al-Munir, yang kedua Tafsir Ayat Al-Ahkam, yang ketiga kitab Bazalul Majhud fi Hal Sunan Abi Daud. Saya akan menerangkan 2 daripada 3 kitab yang dirujuk. Baik, kitab yang pertama ialah kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, hasil karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang merupakan ulama kontemporari yang bermazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan sebuah tafsir moden dan menjadi rujukan dalam dunia Islam. Dr. Wahbah Az-Zuhaili beliau lahir di Da'i At-Tayyah, Damaskus pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universiti Al-Azhar di Fakulti Syariah. Beliau memperoleh gelaran master dan doktor pada tahun 1956 dan pada tahun 1963 beliau menjadi pengajar di Universiti Damaskus. Pendirian beliau dalam bidang akidah, Dr. Wahbah mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baginya, apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun, beliau berpendapat Salafi dan Wahabi tidak kafir. Walau bagaimanapun, banyak pandangan mereka iaitu Salafi dan Wahabi yang beliau tidak setujui. Kemudian, metodologi beliau dalam penyusunan tafsir ini berdasarkan pada metodologi tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'i. Ada penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh. Berdasarkan sebab turunnya ayat iaitu asbabun nuzul, di setiap perbahasan ayat diperincikan penjelasan dari segi qiraat, i'rab, balaghah dan mufradat lughawiyah. Tafsir ini berpedoman pada kitab-kitab induk tafsir dengan berbagai manhajnya. Tafsir ini juga menghapus riwayah-riwayah Israiliyat. Kitab seterusnya ialah Tafsir Ayat Al-Ahkam yang dihurai oleh Zulkifli Muhammad Yusuf. Terdapat penulisan khusus dalam bidang ayat ahkam, namun tidak boleh menafikan beberapa kitab tafsir besar juga sebenarnya ada melakukan perbahasan mengenai ayat ahkam sehingga kini terdapat 3 metod dalam kupasan terhadap ayat ahkam. Pertama, pengarang melakukan kupasan mengenai hukum apabila ada kesesuaian ditemui di mana-mana tempat sewaktu mereka melakukan tafsir terhadap keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, pengarang mengikuti turutan surah dalam Al-Quran dalam mengenal pasti ayat-ayat hukum yang mahu dihuraikan dan meninggalkan ayat yang dirasakan tidak berkaitan dengan permasalahan hukum. Ketiga, pengarang mengikut turutan bab-bab dalam kitab fiqh. Kemudian metod yang pertama dan kedua banyak digunakan, sementara metod yang ketiga hampir tidak ditemui melainkan pada karya Abu Ja'far At-Tahawi. Baik, buku yang dikarang oleh Zulkifli Muhammad Yusuf ini dapat menjelaskan kepada para pembaca aliran pendapat mazhab Syafi'i dan tafsir ayat ahkam, iaitu mazhab yang menjadi pegangan masyarakat beragama Islam di Malaysia. Jika ada pendapat dari kalangan mazhab lain, ia ditunjuk adalah dalam konteks perbandingan bagi menunjukkan keluasan yang terdapat dalam Islam dan bukan bertujuan mematahkan pendapat mana-mana mazhab dalam fiqh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diri Jiha binti Abdul Halim, nombor metrik 054513. Okey, saya akan sambung pada tajuk yang seterusnya iaitu mengenai ayat tafsiran puasa. Okey, seperti kita lihat kat sini,
Ini merupakan surah Baqarah ayat 183 hingga 185 yang menerangkan tentang puasa. Jadi saya akan jelaskan dan saya akan senaraikan tafsiran-tafsiran yang berkenaan dengan puasa. Okey, yang pertama, berdasarkan dalam Taurat terdapat pujian terhadap puasa dan orang yang melakukannya. Okay, Nabi Musa memang ada melakukan puasa selama 40 hari. Okay, berdasarkan dalam Injil, tidak terdapat tentang kewajipan berpuasa. Tapi Injil hanya memujinya dengan memandangkan sebagai satu ibadat. Okay, puasa yang paling terkenal dan yang paling terkuno dalam agama Nasrani adalah puasa besar yang dilakukan sebelum hari raya Paskah, iaitu puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa serta kaum Hawariyun. Okay, seterusnya, para pemimpin gereja telah pula menetapkan beberapa jenis puasa yang berbeza antara satu aliran dan kelompok dengan aliran lain. Okay, berdasarkan potongan ayat, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Berdasarkan pada potongan ayat ini, puasa diwajibkan ke atas kamu, iaitu umat Muhammad sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang mukmin dari siapa pemeluk agama sebelum kamu, iaitu pada sejak Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, para ahli tafsir iaitu mufassirin berbeza pendapat tentang segi persamaan antara kedua jenis puasa tersebut, iaitu puasa umat Muhammad dan puasa umat sebelumnya. Yang seterusnya, terdapat satu pendapat mengatakan bahawa terdapat kesamaan dari segi kadar, iaitu bilangan dan waktunya, kerana Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada umat Yahudi dan umat Nasrani. Namun kemudian mereka mengubahnya. Okay, ada pendapat lain yang mengatakan kesamaan itu dari segi aspek hukumnya, iaitu wajib, tapi ia mengingatkan Allah telah mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Ada yang juga berpendapat bahawa kesamaan itu dari segi sifat, iaitu tata caranya, iaitu meninggalkan makanan, minuman dan lain-lain pada waktunya. Jadi setakat ini sahaja tafsiran daripada saya. Tafsiran ini hanya sebahagian sahaja daripada saya. Jadi saya akan teruskan pada pertengahan seterusnya untuk sambungan tafsiran yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung potongan terakhir ayat 183, la'allakum tattaqun. Para ulama mengemukakan beberapa penafsiran bahawa puasa dapat menyebabkan takwa. Yang kedua, makna ayat itu adalah bahawa dengan berpuasa, harapan kamu untuk bertakwa semakin kuat dan meningkat. Ketiga, maknanya ialah semoga bertakwa kepada Allah dengan berpuasa dan meninggalkan segala hawa nafsu. Okey, seterusnya potongan awal ayat 184, ayyaman ma'dudat. Kalimat ini mansub kerana menjadi zaraf, iaitu keterangan waktu. Para ulama berbeza pendapat mengenai ayyaman ma'dudat, iaitu beberapa hari tertentu tersebut. Apakah hari itu bukan di bulan Ramadan ataupun pada bulan Ramadan? Untuk umat Islam telah diwajibkan untuk berpuasa. Kewajipan ini kemudian dinasahkan ataupun dihapuskan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an huda lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maksudnya, bulan Ramadan adalah
bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang benar dan yang batil. Oleh yang demikian, barang siapa di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Jadi pada bulan Ramadan, wajib untuk kita berpuasa. Firman Allah wa'alal ladzi yatiqunahu fidyah menunjukkan bahawa hari tertentu sebelum Ramadan itu wajib secara pilihan dan boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Namun harus membayar fidyah, sedangkan pada bulan Ramadan wajib berpuasa secara pasti, tidak bersifat pilihan. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dipastikan bahawa puasa pada hari-hari tertentu dalam ayat 184 itu bukan puasa pada bulan Ramadan. Daripada ayat 185, Allazi unzila fil Quran, kalimat ini merupakan penjelasan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ada beberapa penafsiran tentang maksud kalimat ini. Menurut suatu pendapat, pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Kemudian Jibril menurunkan secara bertahap. Manakala menurut pendapat lain, pada bulan Ramadan diturunkan permulaan Al-Quran. Lanjutan daripada ayat 185, "Faman syahida minkum syahru falyasum." Barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Maksudnya di sini, orang yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Menyaksikan itu dengan cara melihat hilal secara langsung ataupun yakin dengan munculnya hilal yang dilihat oleh orang lain yang boleh dipercayai, maka hal itu wajib ke atasnya untuk berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan mengenai hukum tentang penetapan bulan Ramadan. Okey, berdasarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Baiklah, daripada ayat ini menjelaskan bahawa Allah telah menetapkan hukum supaya mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, iaitu menahan diri dari makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, penetapan untuk berpuasa ini bukan sahaja diwajibkan ke atas umat sekarang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas umat sebelum mereka, iaitu umat-umat sebelum ini juga melakukan ibadah puasa. Okey, kemudian mengenai hukum dimaafkan berpuasa di bulan Ramadan. Berdasarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang bermaksud, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Okey, daripada ayat ini menjelaskan bahawa orang yang sakit dan orang yang bermusafir tidak boleh puasa pada ketika sakit dan bermusafir kerana dapat memberatkan kedua-dua mereka. Okey, dan kedua-dua mereka ini boleh berbuka dan mengqadhakan balik puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain sebanyak mana yang dia tinggal. Kemudian, orang yang sihat ketika bermukim, ketika sakit atau berpuasa boleh memilih sama ada hendak berpuasa ataupun hendak memberi makan. Kemudian ada pendapat perempuan yang hamil dan yang menyusukan anaknya, jika dia bimbang tentang kesihatan dirinya atau anaknya, maka dibolehkan baginya berbuka puasa kerana hukum ibu yang mengandung ini umpama seperti hukum terhadap orang yang sakit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainul Asyiki binti Rosman, ilmu matrik 054705. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan hukum tafsir ayat 185 daripada surah Al-Baqarah. Secara keseluruhannya,
Hukum yang terdapat berdasarkan ayat 185 daripada surah Al-Baqarah dapat disimpulkan kepada kepada 4 permasalahan. Yang pertama, hukum bermusafir ketika pada bulan Ramadan. Sebahagian ulama berpendapat bahawa seseorang itu tidak dibenarkan untuk berbuka puasa sekiranya pada ketika itu dia dalam keadaan mukim pada permulaan hari puasa, iaitu kira-kira dia melakukan perjalanan pada waktu tengah hari. Namun begitu, pendapat dan pandangan ini tidak diterima oleh Abu Muhammad bin Hazim berdasarkan dalam kitabnya berjudul Al-Mahalli serta beberapa sahabat Rasulullah SAW. Hal ini kerana berdasarkan sunnah Rasulullah SAW bahawa baginda pernah melakukan suatu perjalanan dalam bulan Ramadan untuk pergi berperang Al-Fatih, iaitu satu perang untuk penaklukan kota Mekah. Suatu dalam perjalanan menuju ke tempat peperangan, baginda dan para sahabat sampai di Khadij. Lalu baginda berbuka serta memerintahkan pasukannya untuk berbuka juga untuk mengikuti jejaknya. Berdasarkan peristiwa ini jelas menunjukkan bahawa tidak mengapa berbuka puasa walaupun bermusafir pada waktu tengah hari. Hukum yang kedua adalah sebahagian para sahabat dan tabi'in berpendapat bahawa wajib berbuka puasa ketika dalam perjalanan, iaitu bermusafir. Namun kebanyakan jamhur ulama dan para sahabat membahaskan bahawa permasalahan puasa boleh dilakukan berdasarkan tahyir, iaitu boleh membuat pilihan. Dan mereka mengatakan bahawa ianya bukan satu kewajipan untuk berbuka puasa. Ini berdasarkan kisah baginda Rasulullah SAW di atas. Menurut salah seorang pendapat sahabat baginda yang turut pergi berperang pada ketika itu, sahabat baginda berkata, ada di antara kami yang meneruskan puasa dan ada di antara pula daripada kami turut berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW tidak mencela atau melarang orang yang tetap berpuasa. Sekiranya berbuka puasa itu adalah merupakan suatu kewajipan, maka baginda Nabi Muhammad SAW akan menegur perbuatan para sahabat yang tidak berbuka puasa pada ketika itu. Ini jelas menggambarkan bahawa dari perbuatan Rasulullah SAW tersebut dapat membuktikan bahawa tiada paksaan ataupun wajib bagi orang yang bermusafir untuk terus berbuka puasa. Hukum yang ketiga adalah afdal berbuka puasa ataupun berpuasa ketika bermusafir pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i ada mengatakan bahawa berpuasa pada bulan Ramadan ketika bermusafir adalah lebih baik berbanding berbuka puasa. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis Al-Bukhari dan Muslim. Namun begitu, ada lain yang mengatakan bahawa berbuka puasa adalah lebih baik berbanding berpuasa kerana mereka berpegang kepada rukhsah, iaitu boleh suatu keringanan yang diberikan oleh Allah SWT. Hukum yang keempat adalah hukum qada puasa. Terdapat istilah ataupun perbezaan pendapat berkaitan adakah ganti puasa wajib berturut-turut ataupun boleh berselang-seling. Pendapat pertama mengatakan bahawa wajib berturut-turut kerana qada merupakan pengulangan ibadah fardu. Manakala pendapat kedua mengatakan bahawa tidak wajib ganti puasa secara berturut-turut. Mereka berpandangan ia boleh dilakukan secara berasingan. Mereka berdalilkan puasa berturut-turut hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Namun apabila berlalunya bulan Ramadan, maka hukum berturut-turut tidak termasuk lagi. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa hukum qada puasa tidak perlu berturut-turut kerana ia memberi kemudahan kepada umat Islam untuk mengqadakan semula puasa yang telah ditinggalkan dalam waktu ataupun dalam waktu tempoh mengikut keselesaan seseorang itu. Sekian daripada saya.